Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlif bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahirabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah taufik pada kita, beri kesempatan sihat afiat tubuh badan kita, kelapangan masa, dapat sama-sama pada petang ini penghujung, dah berada pada penghujung Ramadan lah. Yang mana sepatutnya dah awal-awal lagi, dia memandangkan terlalu banyaklah program-program yang bertembung ya. Jadi cuba juga dapat hari ini pun kalau nak kirakan kelang kabut juga lepas ni majlis iftar banyak sangat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita akan cuba belajar satu qiraat yang baru pula, iaitu metodologi qiraat Abu Ja'far, yang mana bagi Ustaz metodologi qiraat Abu Ja'far ini tidaklah terlalu sukar bandingkan dengan qiraat-qiraat yang lain lah. Di qiraat Abu Ja'far ni agak senang. Kenapa senang? Kerana dia ada persamaan dengan qiraat Ibnu Katsir. Dia ada juga persamaan dengan riwayat Susi. Dia ada juga persamaan dengan qiraat yang lain lah yang baca dengan qas. Jadi insyaAllah istilah-istilah usul-usul yang akan dibincangkan ini adalah istilah yang biasa kita telah dengar lah. Okey. Baik, dalam masa singkat saja hari ini kita akan kelas kita 1 jam saja sampai jam 6. Okey, insyaAllah ini sesi yang pertama kita. Saya rasa untuk habiskan usul ataupun metodologi untuk qiraat Abu Ja'far ini lebih kurang 3 pertemuan lah. Saya rasa habis 3 pertemuan selesai. Okey, sebelum daripada itu seperti biasa, setiap kali kita akan masuk qiraat yang baru, kita refresh balik nama-nama imam-imam qiraat. Saya rasa ramai yang dah ingat ni, dah hafal dah ingat secara tak sengaja. Dah ingat secara tak sengaja. Maknanya dah selalu sebut jumpa, jadi lama-lama boleh ingat. Jadi gitulah. Sebenarnya nak kepada kekerapan jumpa itu bincang, ia tak perlu hafal sangat. Duduk di kursi, kemudian hafal, makan masa beberapa lama, 1 jam, 2 jam. Tetapi kalau tak hafal pun, bila dah selalu kita jumpa dan kita sebut dan bincang pun, borak pun berkenaan dengan qiraat ya. Sampai nak masak pun, menu-menu pun nama-nama qiraat. Menu apa hari ni? Menu qiraat apa? Contohnya kan. Jadi nama-nama imamnya ialah yang pertama Imam Nafi' dan perawinya adalah qalun dengan Warash. Okey, dah selesai ni qiraat Ibnu Katsir. Yang kedua perawinya Al-Bazzi dan Qumbul. Imam yang ketiga Abu Amr, perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat Ibnu Amir, perawinya Hisham dan Ibnu Takwan. Yang kelima Asim, perawinya ialah Syu'bah dan Hafs. Yang keenam Hamzah, perawinya Khalaf dan Khallad. Yang ketujuh Al-Kisai, perawinya Al-Laits dan Ad-Duri. Yang ke-8 Abu Ja'far, inilah yang akan kita bincangkan.
perawinya ialah Ibn Wardan dan Ibnu Jammaz. Namanya agak jarang lah kalau yang belum belajar lagi, ya. Nama tu Ibn Wardan, Ibnu Jammaz. Kalau Ja'far tu dah biasa dah, tambah abu je kat depan. Itu senang ingat. Yang Wardan dengan Jammaz ni jarang lah kita dengar, ya. Okey, yang ke-9 ialah Yaqub. Perawinya Ruwais dan Rauh. Dan yang ke-10 yang terakhir Khalaful Ashir, perawinya Ishaq dan Idris. Jadi itulah nama-nama imam qiraat yang ke-10. Dia dah berada pada yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8 dah Abu Ja'far. Okey, kita tukar. Okey, kita terus kepada yang pertama, ya, biografi Imam Hamzah. Biografi Imam Abu Ja'far. Yang kita sebutkan dia ada dua perawi tadi, Ibn Wardan dan Ibnu Jammaz. So untuk hari ini kita akan ambil satu saja. Kita cuba berkenalan dengan siapa dia Imam Abu Ja'far. Siapa dia Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far namanya Yazid. Bukan nama Ja'far. Nama dia Yazid. Abu Ja'far tu bapa kepada Ja'far lah. Mungkin anak dia nama Ja'far, Abu Ja'far. Jadi nama dia Yazid. Yazid bin Al-Qa'qa'. Pelik sikit bunyinya, Qa'qa'. Ya. Kalau orang Kelantan, Qa'qa' ni dia ada makna tu. Qa'qa'. Tak tahulah Kak Ros tahu ke ataupun Kak Lina tahu tak? Qa'qa'. Contoh dia kata budak ni aku qa' kan. Aku qa' tu apa maksud tu? Aku qa'. Maknanya apa? Ketuk kepala tu. Ketuk kepala tu dipanggil qa'. Ketuk tu dia ada cara ketuk lah. Itu qa' lah. Simple saja, qa'. Ya. Ini qa', bukan sebut qa' saja. Qa' dua kali lah. Qa'. Ya. Okey. Yazid bin Al-Qa'qa' Al-Makhzumi Al-Madani Al-Qari. Madinah juga orangnya. Ya. Okey. Dan beliau ni seorang daripada tabi'in. Salah seorang daripada tabi'in yang mana ambil bacaannya daripada Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah, ambil juga daripada Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah. Ya. Jadi daripada sahabatlah beliau mengambil bacaan. Okey, dan ketiga-tiga mereka ini pula yang kita sebut tadi, Abdullah bin Ayyash, Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah ni, mereka bertiga mengambil bacaan daripada Ubay bin Ka'ab. Dan Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah juga pula mengambil daripada Zaid bin Thabit. Daripada kalangan sahabat ini, mereka pun bertalaki sesama mereka. Ya. Mereka bertalaki sesama mereka yang lebih alim dalam bidang Al-Quran. Seperti Zaid bin Thabit, penulis wahyu lagi. Ya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri. Di kalangan sahabat dia ada popular ataupun keilmuan mereka itu, yang ini pakar dalam Al-Quran, yang ini pakar dalam hadis. Jadi macam tu. Jadi sesama mereka juga mereka bertalaki. Dan walau bagaimanapun ada yang mengatakan Abu Ja'far ambil bacaan daripada Zaid sendiri. Langsung daripada Zaid bin Thabit. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Okey. Menurut riwayat yang sahih, ketika beliau masih kecil sempat bertemu dengan isteri Rasulullah, Ummu Salamah, dan Ummu Salamah menyapu kepalanya dan berdoa supaya Allah berkatinya. Ini memanglah kalau kita jumpa anak-anak, ya, jangan lupa doakan untuk anak-anak itu. Walaupun kita lah bukanlah alim ataupun tak, tapi doa itu adalah orang panggil satu kita kata mengikut sunnah ataupun kita buat perkara-perkara yang baik lah macam tu, ya. Doa kebaikan kepada anak tu. Okey.
kepakaran dalam ilmu qiraat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya menarik orang ramai menimba ilmu daripadanya dan mendengarkan bacaan Quran kepadanya. Antara muridnya yang sempatlah berguru dengan beliau itu ialah Imam Nafi' sendiri. Kalau kita tengok dalam susunan nama imam-imam qiraat tu yang awal tu kan Nafi'. Nafi' rupanya bertalaki juga dengan Abu Ja'far. Ya. Dan beliau ni Imam Nafi' kita pernah baca biografi dia. Dia itu gurunya sampai 70 daripada kalangan tabi'in. So Nafi' Abu Ja'far itu salah seorang daripada guru Nafi'. Sulaiman bin Muslim bin Jammas, ini Ibn Jammas lah. Isa bin Wardan, ini Ibn Wardan. Dan Abu Amr bin Al-Ala. Jadi orang yang ambil bacaan daripada beliau itu adalah tengahnya daripada kalangan imam-imam qiraat yang 7 juga. Cuma Abu Ja'far dia tak berada pada yang 1 hingga 7 itu. Dia berada yang nombor 8 yang disusun oleh Ibnu Jazari. Imam Syatibi dia tak ambil Abu Ja'far ini dalam susunannya. Ya. Okey, diriwayatkan beliau menjalani ibadat puasa beberapa tahun sebagaimana puasa Nabi Daud. Ini beberapa tahun bukan setahun. Itu kelebihan beliau, waraknya orangnya dan juga memang dia kelebihan lah kita kata kehebatan dia dalam ibadat. Dapat lakukan ibadat puasa seperti Nabi Daud, hari ini puasa, besok buka, ini puasa, dan begitulah bergila-gila ya. Beliau juga melazimi sembahyang malam hanya dengan 4 salam dan membaca setiap rakaat selepas daripada Fatihah itu dengan satu surah daripada At-Tiwalul Mufassal, ayat-ayat yang surah-surah yang kat belakang-belakang tu. Itu dipanggil At-Tiwalul Mufassal. Yang tak yang panjang-panjang tu taklah ya. Dengan 4 rakaat. Selesai solat beliau akan berdoa. Nak ceritanya yang ni, yang penting tu. Selesai solat tu berdoa untuk dirinya, orang Islam, guru-guru dan mereka yang membaca qiraatnya. Ini boleh kita ambil contoh lah. Kita doa untuk diri kita, tak lupa juga untuk orang lain. Siapa orang lain tu? Guru-guru, murid-murid, ya, dan orang Islam seluruhnya. Ini orang panggil orang tak kedekut lah. Orang yang kedekut dia doa untuk diri dia je. Itu orang kedekut. Doanya, aku je ya Allah, berilah rezeki kepada aku. Ya Allah pandailah aku juga. Ya Allah sihatlah aku juga. Jadi tak ada yang untuk saudara-saudaranya. Allah sampai gitulah. Rabbana atina fid dunya penutupnya. Ya. Okey, jadi kita tak lupa untuk doa. Dan memang Nabi pun ajar untuk kita berdoa kepada saudara-saudara kita. Yang lebih baiknya ialah doa kepada saudara-saudara kita yang dia tak tahu kita doa untuknya. Itu yang terbaiknya. Ya? Ada kelebihannya. Okey. Beliau menjadi imam bagi penduduk Madinah dan meninggal dunia pada tahun 130 Hijrah masa pemerintahan Marwan. Dan perawinya yang masyhur seperti mana yang kita sebut tadi ialah Ibn Wardan dan Ibn Jammas. Okey, itulah ringkas tentang biografi Imam Abu Ja'far. Ibn Wardan dan Ibn Jammas pertemuan akan datang. Okey, kita tengok yang kedua, bab basmalah. Bab basmalah ini simple saja, kalau nak ringkaskan sekejap je dah selesai, tapi tak apalah kita ulang kaji, ingatkan balik penerangan-penerangannya ya. Dan Ustaz pun tak susah sangat yang awal-awal ni sebab copy paste saja, tukar-tukar sebab benda yang sama. Bila kita kata untuk bab basmalah dia akan bincangkan bagaimana nak menyambung antara dua surah. Habis satu surah nak masuk surah yang baru. Memang bab ini yang diletakkan awal-awal. Jadi untuk menyambung di antara dua surah ini, Imam Abu Ja'far dia sambung dengan baca basmalah. Ada basmalahnya.
Jadi bila kita kata ada basmalahnya, so tahulah lepas satu surah nak masuk surah yang baru, baca bismillah dulu. Ya, baca bismillah dulu. Kecuali lah surah At-Taubah. Ini pun kita makruf dah. Dah masuk kali yang ke-8 dah kita cerita ni. Tapi tak apalah, kita ulang lagi ya. Okey. Jadi kesimpulannya bila kita kata Imam Abu Ja'far baca dengan isbat basmalah, so dia akan pecah kepada tiga wajah. Tiga wajah yang boleh dibaca, iaitu seperti biasa qat'ul jami'. Ada qat'ul jami', putuskan semua habis satu surah, kita waqaf baca bismillah, kita waqaf baca awal surah. Awal surah tu tak kisahlah, awal surah tu kita baca nak terus sambung alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzi, nak sambung terus itu terserahlah nak ceritanya. Step dianya antara surah dengan surah tengah-tengah ada basmalah, kita tak sambung. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh waqaf akhir surah dan kemudian kita sambung basmalah dengan awal surah. Habis surahnya kita berhenti. Kemudian kita pun baca bismillah, sambung terus dengan awal surah. Ya, waladhdallin berhenti. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, mi alif lam mim. Itu caranya. Dan yang ketiga, waslul jami', lawan kepada qat'ul jami', sambung semua. Ya, sambung semua. Kita tak berhenti, terus saja. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, mi alif lam mim. Okey. Dan di sini keluar macam ni. Okey, ini contoh-contoh ya. Alamak, Ustaz tak tukar lagi. Ini bukan tak tukar. Ada benda yang tak ada lagi dalam komputer ni. Okey, tak apa, ini contoh je yang Ustaz dah baca pun akhir surah, kemudian baca basmalah, kemudian baca awal surah ya. Kemudian yang kedua kat tadi pun kita dah sebut. Ini contoh yang Ustaz ambil daripada akhir surah Al-Baqarah. Kita kita berhenti, kemudian kita sambung terus basmalah dengan awal surah berikutnya. Okey, yang ini pun sama, kita waslul jami', akhir surah sambung terus dengan bismillahirrahmanirrahim dan masuk dengan alif lam mim. Okey. Ni lagi teruk. Tak ingat ini. Okey, yang ini adalah berkenaan dengan kita nak sambung dengan surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah yang akhir surah sebelum Taubah tu surah Anfal. Kita dah belajar juga yang ni. Okey, untuk yang ni kita boleh 3 wajah. Ustaz laju sikit sebab benda ni dah dihuraikan banyak kali dah. Ayat ni sebenarnya walaupun tanda tanya boleh baca ni, innallaha bikulli syai'in alim. Lepas tu terus bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Okey, tu al-qat'u ya, putuskan semua. Ini lagi dahsyat. Okey, ini waslul jami'. Ini akhir surah Al-Anfal ya. Tanda tanya ni semuanya akhir surah Al-Anfal. Kemudian ada surah Taubah awalnya. Ustaz kena pindah awal. Okey, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Itu kita sambung terus ya, sambung terus kepada awal surah Taubah. Juga kita tak bacalah basmalah. Okey. Baik. Terusnya ni saktah. Ya, saktah innallaha bikulli syai'in alim, kita berhenti dan kita pun baca awal surah At-Taubah, bara'atun minallahi wa rasulih. Okey. Wajah saktah. Okey, tiga-tiga ini kita baca tanpa basmalah. Seperti mana yang dah belajar, Hafs pun sama. Okey, ni kita tunjuk surah Taubah. Baik, habis yang tu kita masuk yang ketiga, Ummul Quran. Awal-awal ni boleh laju-laju sikit sebab huraiannya adalah sama dengan yang sebelum ni ya. Okey, Ummul Quran kita tengok dalam Fatihah. Kerana dalam Fatihah nanti ada satu hukum yang kita akan bincang. Okey, untuk Ummul Quran ini bagi Imam Abu Ja'far membaca dengan pada ayat keempat Maliki Yaumiddin dibaca dengan tanpa alif. Maliki Yaumiddin. Okey.
Bacaannya Maliki Yaumiddin tanpa isbatkan alif. Dan alaihim dibaca dengan silah mim jamak. Alaihimu. Silah mim jamak. Jadi dalam Fatihah itu saja yang ada perubahannya dengan kiraat yang Hafs lah banding dengan Hafs, kiraat Asim. Jadi Abu Ja'far tempat ini saja. Yang lain tak berubah. Yang lain tu samalah dengan Hafs. Okey. Jadi kalau kita tengok ini, nampak yang merah tu. Ini daripada buku kiraat 10 surah Fatihah lah. Kita ambil daripada situ. Okey, baik. Jadi nampak senang. Dia sama dengan kiraat apa ni? Kalau kita tengok, ni dia sama dengan kiraat kolun. Boleh kita kata kolun untuk wajah yang kedua kolun. Ataupun kita kata bagi kiraat Ibnu Katsir, tapi riwayat Al-Bazzi. Riwayat Kumbul tak sama sebab Kumbul dia baca dengan huruf sin pada kalimah as-sirata dan sirata. Jadi dia sama dengan kolon wajah kedua, dia sama dengan Bazzi. Okey, itu untuk Fatihah. Baik, kita pergi yang keempat. Mim jamak. Okey, sekali lagi tentang mim jamak. Saya kena tukarlah. Banyak tulisan dia tak boleh baca tu. Ustaz tukar ambil PDF lah, dia tak boleh baca. Okey. Okey, mim jamak. Kita tengok mim jamak. Mim jamak tarif yang sama seperti mana yang kita dah belajar kiraat yang lain, ialah mim tambahan menunjukkan kepada jamak bagi muzakkar dan ianya terletak selepas daripada 3 huruf berikut ha, kaf dan ta. Ini secara orang panggil nak mudah tahu sebagai formula lah. Sebagai formula, sebagai tips untuk kita tahu ia adalah mim jamak. Cuma hati-hati juga selepas kaf itu. Kalau selepas ta, selepas ha, itu confirm dia adalah mim jamak. Tapi kalau selepas kaf, hati-hati, kadang-kadang selepas kaf bukan mim jamak. Walaupun mim tu mim mati, tapi dia bukan mim jamak. Ada juga yang gitu. Ya. Dan kalau ta tu baris depan lah. Dia tak jadilah baris atas, baris bawah. Kalau ha, mungkin baris bawah, mungkin baris depan. Sebab bila kait dengan kiraat lain ada yang baca alaihum, kan kita dah belajar hamzah alaihum. Jadi ha tu baris depan. Jadi kalau kaf alaikum biasanya mesti dia baris depan lah. Cuma seperti yang kita sebut tadi, tak semuanya mim mati yang selepas kaf itu merupakan mim jamak. Ini kena tengok maknanya apa. Okey, untuk ini bagi Imam Abu Ja'far dia akan baca silah, ya, silah mim jamak yang terletak sebelum huruf berbaris, sama ada hamzah qata atau selainnya. Yang penting dia berbaris. Kalau mati, semua imam qiraat baca baris depan mim. Kecuali beberapa imam ada yang baca baris bawah, ada yang baca baris bawah mim, ada juga kan. Jadi bila dia bertemu dengan huruf yang berbaris itu terdiri daripada huruf hamzah qata ataupun selainnya, maka ia dibaca dengan silah. Jadi kita kena letakkan mim tu dengan baris depan. Jadi silah tu kita sedia maklumlah kalau yang dah pernah ikuti Ibnu Katsir, Qalun, Warash, dah biasalah dengan istilah silah itu. Cuma nak perbetulkan, nak ingatkan aja, kalau kita katakan namanya adalah mim jamak,
hukumnya baca mati ke silah. Itu saja nak perbetulkan. Masih lagi ada yang biasa kita dengar yang penggunaan istilah tu. Ustaz percaya tahu apa ni maksudnya dia tahu, cuma dia nak cerita tu kadang-kadang tersalah. Ya, bila kita kata ini nak baca apa? Ini jadi jawapannya dia kata ini nak kena baca mim jamak Ustaz. Bila kata nak baca mim jamak belum bagi tahu hukum lagi tu. Dia memang mim jamak, cuma nak matikan ke nak silah. So jawapannya ialah kalau ditanya nak baca macam mana untuk mim jamak ni, jawapannya teruskan. Terus terang cakap dia dibaca dengan silah. Silah mim jamak. Dia dibaca dengan mati. Mati mim jamak. Macam tu. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini bertemu hamzah ataupun tak bertemu hamzah, kita silahkan aja. In kuntum amantum billah. Ya, in kuntum amantum billah. Okey, itu senang. Dan kita pun dia maklum kalau kita wakaf pada mim jamak ini, maka mim itu dimatikan. Ya, mim itu dimatikan. Okey. Sebagaimana qura' yang lain lah. Qura' yang lain mematikan mim jamak ketika wakaf. Okey, yang ini Ustaz pernah juga tunjuk sebelum ni tentang mim jamak. Tadi dah cakap tidak semua selepas mim, tidak semua selepas daripada kaf ada mim itu merupakan mim jamak, ya, tak semua. Seperti contoh inilah, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih wa man lam yahkum bima anzalallah. Kan? Nampak ya, kalau kita tak tahu makna, mungkin kita belajar usul tapi kita tak tahu maksudnya apa atau tak diceritakan tentang keadaan ini, mungkin kita akan tersalah. Bila baca Abu Ja'far mungkin terus kita buat silah, wal yahkumu ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkumu bima anzalallah. Kan? Jadi itu dah bukan Abu Ja'far lagi lah. Tak tahulah Abu apa tu. Tak ada dalam qiraat yang baca macam tu. Okey. Baik. Selesai. Terusnya kita pergi yang kelima tentang bab mat dan qas. Masih boleh follow lagi kan? Rasanya laju tapi rasa sempat kejar kan? Itu senang-senang je. Kita tengok mat dan qas. Perbincangan dalam bab ini hanya melibatkan dua jenis mat saja. Dua jenis mat iaitu mat munfasil dan mat muttasil. Dan mat silah tawilah itu dimasukkan dalam mat munfasil lah. Pattern dia tu sama dengan mat munfasil. Kadar harakatnya. Okey, maksud matnya seperti yang pernah bagi takrif sebelum pada ni, mat bermaksud memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat yang tiga. Itu alif. Sebelumnya baris atas waw mati, sebelumnya baris di hadapan ya mati, sebelumnya ya mati, sebelumnya baris bawah. Dan bertemu dengan hamzah qata' ataupun bertemu dengan huruf yang mati. Jadi itu akan berlaku mat, ya. Okey. Ustaz, tolong tutup window pop-up tu Ustaz. Akak dekat mana Itu yang ada gothic oh tu. Ini nak gothic ke nak apa ni? Pangkah je. Pangkah je kot. Tu dah pangkah dah. Okey. Baru jelas slide. Okey. Itu yang mengganggu kefahaman tu Oh ya. Okey. Tak faham. Yalah, ustaz tak nampak ya tu sebab terlindu pasal guna satu monitor je. Biasa dua. Okey, baik. Terima kasih Karun. Okey, terus pergi qas ya. Qas ni pendek lah. Bermaksud memanjangkan huruf mat dengan kadar mat asli dua harakat tanpa sebarang penambahan ke atasnya. Maknanya istilah mat, istilah qas di situ
fahamlah dia baca 2 harakat. Istilah mad di situ fahamnya dia dibaca lebih daripada 2. Itu istilah. Ya, tapi bagi kita sebut mad tu belum pasti lagi berapa harakat sebenarnya. Ya, bergantung tengok keadaan juga. Okey, kita tengok, alamak ini belum tukar ni. Itu Ustaz tukar ni. Ini Abu Ja'far copy paste saja ni Abu Ja'far. Sebab kita belajar Abu Ja'far. Jadi dia samalah dengan Ibnu Katsir, bahkan sama dengan Qalun, sama dengan mana-mana qiraat lah. Untuk mad muttasil ini dia ada 2 level saja. 4 atau 6. Kalau kita nak bincang mengikut Thariq Asy-Syatibinya, 4 atau 6 lah. Dalam mad muttasil nak ambil satu kadar yang kita katakan yang terkenal ataupun masyhur, 4 dengan 6 lah. Ada juga 5. 5 kalau kita perincikan ada juga 5, tapi 5 tu bagi Asim pula, 4 atau 5. Jadi secara umumnya kadar harakat mad muttasil ini ada 2 level, 4 atau 6. So yang baca 6 kita dah belajar, Waras dengan Hamzah dah habis dah. Waras dengan Hamzah. So yang lain-lain itu adalah 4 harakat. Baik, ini definisi mad muttasilnya. Macam biasalah, lepas alif ada Hamzah dalam satu kalimah. Okey, alif bertemu Hamzah dalam satu kalimah. Dan memang senang untuk kita tahu mad bila kita pakai Quran Abu Ja'far misalnya, dia memang dah letak tanda panjang. Jadi kita tak keliru sangat ataupun tak susah sangat untuk tahu mad muttasil ni. Untuk tahu kadar, untuk tahu di sini kena panjang sebab nampak kan? Nampak tanda panjang. Tu panjangkan 4 harakat. Manakala mad munfasil, mad munfasil ini bila salah satu daripada huruf mad yang terletak di akhir kalimah dia bertemu dengan hamzah qata' awal kalimah berikutnya. Jadi Abu Ja'far dia baca 2 harakat saja. Ini dah bezalah kalau kita katakan beza dengan siapa? Beza dengan qiraat Asim riwayat Hafs lah yang kita baca. Dia baca dengan 2 harakat. Tapi dia sama dengan siapa? Kalau kita boleh ingat semua yang kita dah belajar 1 hingga 7 tu, iaitu dia sama dengan Qalun untuk wajah yang pertama, dia sama dengan Ibnu Katsir, dia sama dengan Abu Amr, dan Duri itu wajahnya yang pertama, dia sama dengan siapa lagi yang belum belajar lagi, macam Yaqub nanti kita akan belajar. Okey. Baik, seterusnya. Ini contoh-contohlah. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau guna Quran Abu Ja'far, dia tak letak tanda panjang, tak silap Ustaz. Ini Ustaz copy daripada Quran Hafs. Di Quran Abu Ja'far dia tak ada tanda panjang. Jadi tak ada masalah bagi setengah yang tak kenal sangat mad munfasil pun. Tengok dari segi penandaan pun dah boleh membantulah. Tapi sebaik-baiknya kita dapat orang panggil kenal ataupun cam betul-betul mad munfasil itu. Ya. Sebab ni dah qiraat yang ke-8 dah, yang ke-8. Jadi baik-baiknya kita boleh kenal lah. Okey. Manakala kalau kita tengok yang ini pernah Ustaz sebut kan, tabu'a. Ni adalah mad muttasil. Ya, mad muttasil walaupun nampak hamzah tu berada atas huruf alif. Jadi dalam Qurannya cuma ada 2 saja yang hamzah duduk atas alif, tapi dia dikategori sebagai mad muttasil juga. Ya. Antaranya tabu'a ini. Okey. Ini contoh-contoh lah, contoh-contoh mad munfasil. Okey. Terus saja. Ini sebab benda ni dah cerita dah sebelum ni. Okay, yang Ustaz merahkan tu. Mana kesimpulannya kena kalau pakai Quran Hafs kena tahu. Kena tahu ini nama mad apa kalau guna Quran Hafs. Kalau guna Quran Abu Ja'far, dengan Datin ada Quran Abu Ja'far. Kalau yang belum ada lagi. Kalau tak silap Ustaz lah. Jadi dibaca dengan
2 harakat. Jadi kita kena tahu. Kalau tak tahu mungkin banyak kesilapan lah kalau guna Quran hafs, sebab semuanya dia letak tanda panjang. Mak mufasil ke mak muttasil sama saja. Okey, bila kita dah belajar mak mufasil, maka untuk mat silah tawilah samalah juga dengan mak mufasil. Kadar harakatnya dibaca dengan 2 harakat. Yang ni pun sama. Kalau pakai Quran hafs, kita kena tahu betul-betul, macam betul-betul ini mak silah tawilah. Walaupun nampak tanda panjang, tapi tetap dibaca dengan 2 harakat. Ya. Okey. Ma lahu akhladah. Itu bacanya ma lahu akhladah. Okey. Baik. Okey, ni yang tajuk hadamir tu biar tinggalkan dulu. Ustaz nak cerita yang ana. Yang ana. Kalimah ana ini sebenarnya dia diletakkan di bawah perbincangan bukan hadamir, itu ada silap di slide Ustaz. Lafaz ana, kalau masih ingat kita belajar nafi' dahulu. Nafi' dahulu melibatkan qalun ataupun warash. Kalimah ana ni dikategorikan sebagai diletakkan di bawah hukum mat munfasil juga. Apabila dibaca wasal. Waqaf tak timbul masalah. Waqaf dia sama dengan imam yang lain. Tapi kalau wasal dia dikategorikan sebagai mat munfasil. Bila kata mat munfasil, kita dah fahamlah ya, mat munfasil dibaca 2 harakat. Jadi dia dibaca 2 harakat jugalah di sini. Syaratnya ialah bertemu dengan hamzah qata'. Ada hamzah qata' depannya. Sama ada hamzah qata' itu baris atas ataupun hamzah qata' itu baris depan. Okey. Jadi contohnya kalau kita tengok qala ana uhyi. Qala ana uhyi wa umit. Di situ ada kalimah ana. Dan kalimah ana yang bertemu dengan hamzah ini tak adalah banyak sangat. Tapi jarang-jarang jumpa ni kalau kita tak tahu, mungkin kita ingatkan dia baca macam haf, di satu kesilapan lah di situ. Ya. Jadi kena ambil maklum di sini kalimah ana dibaca dengan kadar mengikut mat munfasil. Berapa harakat kita baca? 2 harakat. Qala ana uhyi. Qala ana uhyi wa umit. Okey, itu satu. Yang pertama jumpa nanti kalau kita talaki, kita akan jumpa pada juzuk yang ketiga. Pada juzuk yang ketiga tu ada kalimah ana yang bertemu dengan hamzah qata'. Ini ayatnya lah. Okey. Kemudian waqala allazi naja minhuma wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum. Ana unabbiukum. Okey, pun sama ya. Dibaca dengan panjang. Bila wasal. Okey, kalau kita waqaf itu samalah dengan qiraat lain. Kalau kita waqaf berhentilah dengan 2 harakat. Qala ana ba'da ummatin ana, itu biasa ya. Dan dalam Quran Abu Ja'far dia tak pakailah tanda bulat bujur yang macam ni. Dia dah hilangkanlah tanda bulat bujur macam ni. Okey. Sama jugalah yang ini, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi. Ana atika bi. Okey. Baik. Ini Ustaz tak ingat betul kan. Bagaimana soalannya? Bagaimana kalaulah kalimah ana ini dia bertemu dengan hamzah qata' yang baris di bawah. Kalau kita baca yang qalun hari itu, qalun dia boleh baca dengan 2 wajah. Isbat boleh, hadzaf pun boleh. Itu yang qalun. Tapi yang Abu Ja'far ini dia sama dengan hafs. Kalau bertemu dengan hamzah qata' yang baris di bawah ataupun bertemu dengan huruf yang selain daripada hamzah, okey,
dia baca dengan menggugurkan atau kita kata isqat, ya, menggugurkan alif selepas ana. Ana illa, macam Hafs lah. In ana illa nadhirun wa bashir. Okey. Jadi macam tu bacaannya. Banyak tempat lagi dalam Al-Quran yang kalimah ana jumpa dengan hamzah, ana illa ini. Jadi semuanya sama. Dan kalau bertemu dengan selain daripada hamzah pun banyak. Kita tengok yang akhir sekali itu duduk dalam surah Al-Kafirun, wala ana abidum abattum. Itu bahkan semua imam qiraat tak baca panjang, tak baca panjang pada kalimah ana yang tak bertemu dengan hamzah qata'. Okey, baik. Kita pergi yang ni, yang saya rasa tajuk yang terakhir, tentang bab dua hamzah dalam satu kalimah untuk petang ni. Dia bab dua hamzah dalam satu kalimah. Kalau kita dah belajar Qalun, dah belajar Warash, dah belajar Ibnu Katsir, agaknya Imam Nafi' ini, Imam Abu Ja'far ni dia sama dengan siapa? Okey, kita tengok. Pertemuan dua hamzah satu kalimah yang dimaksudkan dalam bab ini ialah kedua-dua hamzah tersebut terdiri daripada hamzah qata'. Okey, itu poinnya. Cerita pasal dua hamzah ni, dia duduk dalam satu kalimah. Hamzah pertama mesti baris atas dan ianya dikenali sebagai hamzah istifham. Okey, dikenali sebagai hamzah istifham. Umumnya macam tu. Sebab ada dalam Quran, ada juga yang bukan hamzah istifham. Tapi tak adalah banyak, kalimah a'immah je. Kalimah a'immah. A'immah tu jamak kepada imam. Jadi dia bukan hamzah istifham. Tapi secara umumnya kita kata kalau hamzah yang dibincangkan di sini, yang bertemunya dalam satu kalimah tu dua hamzah, hamzah pertama tu baris atas, mestinya baris atas, maka ianya dipanggil hamzah istifham. Jadi jangan lupa ada hukum bagi Imam Abu Ja'far. Manakala baris hamzah kedua pula terdiri daripada tiga keadaan, iaitu sama ada baris atas a'anzartahum, atau baris bawah innaka, atau baris depan a'unabbi'ukum. Nampak dah gambaran-gambaran ni sama juga yang kita dah bincang sebelum ni. Okey, ini hukum Ustaz ambil bagi kira Abu Ja'far. Atas tajuk tu Qalun, tak delete itu. Bagi kira Abu Ja'far, pada ketiga-tiga keadaan di atas dibaca dengan tashil. Tashil hamzah kedua berserta idkhal, maknanya dia sama dengan Qalun. Ya, sama dengan Qalun. Dia tashil hamzah yang kedua, dan sebelum tashil jangan lupa, iaitu kita kena idkhalkan alif. Sama ada a ataupun ai ataupun au. Okey, ahandartahum, ahandartahum. Dua harakat yang kita panjangkan dulu di situ. Nak buat tu susah sikit tu. Ahandartahum. Itu yang pertama. Aifkan, aifkan, aifkan. Okey, aifkan. Ataupun a'unabbi'ukum, dibaca a'unabbi'ukum, a'unabbi'ukum. Ya. Jadi kesimpulannya ada alif tengah-tengah. Itu dipanggil idkhal. Maknanya memasukkan alif. Memasukkan alif. Barulah tashil. Baik. Perhatian. Yang ini pun kita sebut sekali lagi. Di sana ada kalimah-kalimah yang kita tengok dia ada dua hamzah dalam satu kalimah, tetapi tak diidkhalkan alif. Tak dimasukkan alif. Amantum tak boleh baca gitu. Yang ini surah Al-A'raf 1, 2, 3, Taha 1 dan surah Syu'ara. Okey, tu kita tak idkhal. Kemudian lagi a'alihatuna, a'immah, a'adzakara ini ke al-ana. Yang tu semuanya tak diidkhal. Okey.
Yang al-zakara ini, al-ana yang kita sebut sebagai mad fard ini, bagi semualah imam-imam qiraat ini boleh dibaca dengan dua wajah, boleh baca ibdal, boleh juga baca dengan tashil. Jadi tak ada yang baca tashil berserta dengan idkhal, tak ada. Jadi di sini kita ambil maklum ia adalah kalimah yang dikecualikan daripada idkhal. Baik, terusnya pergi kepada kalimah asyahidu khalqahum. Asyahidu khalqahum, ini kita juga dah belajar yang kolun lagi tu, surah Az-Zukhruf. Maknanya ada setengah kalimah dalam Quran bagi Abu Ja'far yang mana berbeza dengan Hafs. Kalau kita tengok asyahidu, Abu Ja'far dia tak baca asyahidu. Dia baca dengan dua hamzah. Cuma dibaca dengan cara berikut. Iaitu hamzah yang pertama ni baris atas lah. Hamzah yang pertama baris atas sebab dia baca dengan hamzah istifham. Yang depan A, yang kedua hamzah kedua dibaca dengan baris depan. Ushhidu, shin itu dimatikan. Ushhidu tu cara sebutan yang belum Abu Ja'far lagi, ya. Ushhidu. Maknanya A kemudian U kemudian matikan shin. Jadi untuk Abu Ja'far, bila A jumpa U kena tashil. Ya, kena tashil. Dan sebelum tashil ikut hukum yang asasnya iaitu diidkhalkan alif. Ushhidu. Macam tu. Ushhidu. Ya. Ushhidu. Okey, dua harakat kita panjangkan. Boleh? Jadi dibacanya macam ni lah. Kalau kita tengok ni A dipanjangkan dulu, kemudian ini tashil. Ini bentuk tashil lah. Jadi kalau guna terus Quran Abu Ja'far, mungkin kita tak tahu nak baca macam mana ni. Nak kata aha ke, ai ke, au, semua boleh masuk tu. Jadi kena tengok, kena tengok huraian dia. Kena buat catatan di sini. Yang bulat itu tu adalah baris depan, bukan baris bawah, bukan baris atas. Kadang-kadang kita kena refer kepada Quran Hafs macam mana. Nak tahu asalnya baris depan ke bawah ke atas. Cuma masalahnya yang ini, kalau refer kepada Quran Hafs pun tak jumpa jawapan juga. Sebab dia baca asyahidu, berbeza. Dia kena tengok syarah kepada matan ataupun inilah melalui kita bincang pada petang ini. Dia buat catatan, ya. Itu daripada surah Az-Zukhruf. Okey, pergi lagi sikit lagi. Kalau kita tengok kalimah ara'aita, ara'aitakum, ara'aitum, ini kita belajar Qalun, kita belajar Warash, di mana mereka baca dengan tashil. Walaupun dia tak duduk secara direct, lepas A terus A, tak. Tapi tengah-tengah tu ada ra. Antara A dengan A dipisahkan dengan ra. Dan kalimah ini bagi Abu Ja'far termasuk juga kalimah yang mana ditashilkan. Ya, ditashilkan. Maka bacaannya ialah ara'aita. Ya, ara'aita, ara'aitakum, ara'aitum. Jadi bacanya macam tu. Untuk qiraat Abu Ja'far. Ya, walaupun tak bertemu secara terus antara hamzah dengan hamzah. Ini kalimah yang khusus lah. Kalau kita tengok kalimah yang khusus. Okey. Begitu juga surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf yang mana dibaca dengan kalau kita tengok surah Al-Ahqaf ayat 20 sebenarnya, dalam bacaan Hafs kita ini hanya dibaca dengan satu hamzah saja. Ya, kalau kita tengok dalam Quran Hafs kita, kalimah adhabtum, ya, adhabtum dibaca dengan satu hamzah saja. Tapi bagi Abu Ja'far, dia baca dengan dua hamzah. Dua hamzah. Adhabtum.
ada 2 hamzah. Cuma kena ingat ada idghal alif. Walaupun di skrin tu apa yang Ustaz buat tu tak nampak ada alif, idghal alif, itu kopi yang lain lah tu. Ya. Jadi nak ceritanya ni dia sama dengan Ibnu Katsir sebenarnya. Ya, sebab Ibnu Katsir baca gitu. Jadi dia baca dengan tambah alif saja. Idghal alif. Ahadhabtum. Ahadhabtum. Ya. Ahadhabtum tayyibatikum. Macam tu. Ya, idghal alif. Baik. Yang ni panjang lebar kita akan bincang berkenaan dengan istifham berulang-ulang. Jadi rasanya cukup dululah untuk hari ini sebagai pembuka kepada metodologi qiraat Abu Ja'far sebelum sambut raya. Sebab minggu depan raya. Raya tu bukan jatuh hari Isnin kan. Tapi hari Isnin tu dah tak boleh nak on kelas. Jadi kita akan jumpa selepas raya pula. Jadi ini untuk kelas ataupun pengajian kita yang pertama tentang Abu Ja'far, dan insya-Allah secara ringkas akan sebut lagi pada pertemuan yang kedua apa yang kita telah bincang, kerana ramai yang sempat masuk pada petang ini. Kita akan ulang sikit sepintas lalu sebelum masuk sambung kepada tajuk ini berkenaan dengan istifham yang berulang-ulang. Dia apa pun kesimpulannya tentang Abu Ja'far, kita dah belajar daripada awal tadi bab 1 sampai yang ke-6 ini. Ada persamaan-persamaan dengan Qalun, dengan Ibnu Katsir, dengan Warash juga ada sikit, dan Hafs pun ada seperti bab basmalah tadi. Jadi mudah-mudahan semua dapat fahamlah pengajian kita petang ini insya-Allah. Okeylah, di setakat tu dulu kelas kita. Kita tangguh dulu setakat ini. Ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada semua nak masuk masalah. Okey, kita sini dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami ya Allah. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Berilah kami kekuatan ya Allah, dapatlah kami membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, urusan saudara-saudara kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, selamat memasak. Okey. Terima kasih Ustaz.